Hai, salam sejahtera dan bertemu lagi. Di sini saya ada sedikit Tutorial penuh cara dan teknik pemasangan mozaik atau jubin, di mana 9 topik yang dapat anda pelajari di sini. Diharap tutorial ini dapat membantu dan memberi inspirasi kepada anda untuk melakukannya. Topik 1, cara menghitung jumlah kuantiti mozaik atau jubin, di mana kita perlu mencari keluasan ruang tersebut terlebih dahulu, dengan tujuan supaya kita mudah untuk menentukan berapa banyak kuantiti mozaik yang diperlukan. Sebagai contoh, di mana kita perlu mencari keluasan ruang tersebut terlebih dahulu. Setelah kita dapat ukuran keluasan kawasan, kita akan buat pengiraan untuk mendapatkan kuantiti mozaik yang diperlukan, dengan menggunakan formula yang diberikan iaitu, luas kawasan sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 3.22 meter kali 2.88 meter. Di mana luas kawasan yang kita dapat adalah sama dengan 9.27 square meter. Di sini saya menggunakan ukuran mozaik 60 cm kali 60 cm. Dengan pengiraan saiz mozaik sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 0.600 meter kali 0.600 meter. Di mana saiz mozaik yang kita dapat adalah sama dengan 0.36 square meter. Untuk mendapatkan jumlah kuantiti mozaik adalah luas kawasan dibahagikan dengan saiz mozaik, sama dengan 9.27 square meter dibahagikan dengan 0.36 square meter. Di mana jumlah mozaik yang kita perlukan adalah sama dengan 26 keping. Topik 2, cara mencari titik awal dan menentukan ketinggian benang sebelum pemasangan mozaik atau jubin. Mencari titik awal sebelum pemasangan mozaik, kita hendaklah mencari titik awal kedudukan mozaik dengan berpandukan bingkai pintu untuk mendapatkan garisan menegak. Di mana kita boleh memasang permulaan mozaik di kedudukan seperti berikut. Ini kerana apabila pintu ditutup, penyambungan di antara mozaik tidak kelihatan kerana ia berada di bawah pintu. Namun kedudukan permulaan pemasangan mozaik ini akan berubah sekiranya ia mempengaruhi ruang dan keadaan tersebut. Setelah itu kita hendaklah menanda satu garisan seperti berikut. Kemudian kita akan membuat satu lagi garisan dengan tujuan untuk mendapatkan garisan bipaksi yang bersudutkan 90 darjah. Setelah kita benar-benar yakin di mana sudut itu di sudut 90 darjah, kita perlulah membuat satu lagi garisan seperti berikut. Di mana tugas kita untuk mendapatkan sudut 90 darjah telah pun selesai. Kemudian kita haruslah membuat pembentangan yang lebih luas dengan menarik benang mengikut garisan yang dibuat. Di mana kita akan menarik benang tersebut dari hujung dinding ke hujung dinding seperti berikut.
di mana kita telah pun selesai membuat pembentangan yang lebih luas berpaksikan sudut 90 darjah dengan menggunakan benang. Di mana tujuan benang ini dipasang adalah kerana ia dapat memudahkan kita untuk melihat mozaik itu berada di garisan paksi yang betul dan juga untuk melihat ketinggian mozaik yang dipasang. Langkah seterusnya, kita akan menentukan ketinggian benang tersebut sebagai contoh, di mana ketebalan pelekat jubin yang dibuat adalah 5 mm dan ketebalan mozaik tersebut adalah 7 mm. Kita hendaklah meletakkan mozaik sementara dengan ketinggian tadi di graviti melintang yang stabil. Setelah itu kita akan mengambil ketinggian berpandukan mozaik sementara tadi, di mana ketinggian yang kita dapat adalah 13 cm. Kemudian kita akan menggunakan ukuran tadi untuk menentukan ketinggian di setiap ikatan benang. Di mana tugas kita untuk menentukan titik awal sebelum pemasangan mozaik telah pun selesai. Topik 3, cara mengira kuantiti simen pelekat mozaik atau jubin yang diperlukan. Setelah kita dapat ukuran keluasan kawasan, kita akan membuat pengiraan untuk mendapatkan kuantiti pelekat jubin yang diperlukan. Dengan menggunakan formula yang diberikan iaitu, luas kawasan sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 3.22 meter kali 2.88 meter. Di mana keluasan kawasan yang kita dapat adalah 9.27 meter square. Di sini kita menggunakan ketebalan pelekat jubin dengan ketinggian 5 mm, sama dengan 0.005 meter. Untuk mendapatkan jumlah kubik meter pelekat jubin di mana luas kawasan kali ketebalan pelekat sama dengan 9.27 square meter kali 0.005 meter, sama dengan 0.05 kubik meter. Penukaran kubik meter kepada kilogram adalah seperti berikut. 0.05 kubik meter sama dengan 50 kilogram, di mana satu beg pelekat jubin adalah 25 kilogram, di mana 50 kilogram dibahagikan dengan 25 kilogram sama dengan 2 beg. Berpandukan formula kiraan tadi, jumlah kuantiti pelekat jubin yang kita perlukan adalah 2 beg. Topik 4, cara bancuhan simen pelekat mozaik atau jubin. Di sini saya menggunakan simen Lafarge Superbond 369. Ini kerana ia mudah digunakan kerana kita tidak perlu membancuh menggunakan pasir atau sebagainya. Di mana Quick Mix Superbond 369 adalah pelekat berasaskan simen polimer premium yang diubah sesuai untuk kerja-kerja pemasangan lantai dan dinding. Untuk membacuh, kita perlulah menyediakan bekas yang sesuai dengan kuantiti simen tersebut. Di sini saya menggunakan bekas tong cat besar yang telah dibersihkan. Dengan mengikut panduan dari pergilangan, cara pencampuran simen adalah seperti berikut. Campurkan satu beg 25 kg Quick Mix Superbond dengan kira-kira 6.5 liter air bersih, kemudian gaul sebati dengan pengadun elektrik selama 3 hingga 5 minit sehingga mortar homogen yang diinginkan tercapai. Sebagai contoh, kita perlulah meletakkan 6.5 liter air bersih ke dalam tong terlebih dahulu. Untuk menyukat, saya berpandukan tong cat 5 liter dan botol air mineral 1.5 liter. Campurkan satu beg 25 kg Quick Mix Superbond dengan kira-kira 6.5 liter air bersih, kemudian gaul sebati dengan pengadun elektrik selama 3 hingga 5 minit sehingga mortar homogen yang diinginkan tercapai.
Biarkan campuran selama 3 hingga 5 minit dengan tujuan penyerapan air dan simen berlaku. Kemudian gaul sebati dengan pengadun elektrik selama 3 hingga 5 minit sehingga mortar homogen yang diinginkan tercapai. Inilah hasil mortar homogen yang diinginkan. Di mana pelekat jubin ini terdiri kepada 3 bahagian iaitu pelekat jubin kecil, pelekat jubin sederhana dan pelekat jubin besar. Topik 5. Cara dan teknik pemasangan mozaik atau jubin. Sebelum pemasangan mozaik, kita perlulah melihat di belakang mozaik terlebih dahulu dengan tujuan untuk menentukan penanda anak panah yang terdapat di belakang mozaik tersebut. Sebagai contoh, saya meletakkan mozaik dengan kedudukan anak panah seperti berikut dan setiap cantuman mozaik yang berikutnya perlulah mengikut arah yang sama. Ini kerana untuk mendapatkan hasil sambungan corak yang betul dan sempurna. Setelah kita pasti dengan kedudukan arah dan corak tersebut, kita akan memulakan kerja-kerja pemasangan mozaik dengan memulakannya dari sudut tersebut. Di sini kita akan potong penjuru mozaik seperti berikut. Untuk pemotongan yang menggunakan grinder, kita perlulah memilih mata grinder yang sesuai, di mana kita boleh menggunakan seperti mata diamond disc ceramic tiles. Penggunaan sudu simen seperti ini adalah sesuai kerana ia mempunyai muncung tirus dan mudah untuk digunakan. Setelah kita meletakkan simen di permukaan lantai, simen tersebut perlulah disisir dengan plastering trowel tile berukuran bersesuaian ke permukaan. Sebagai garis panduan umum, gunakan plastering trowel tile 6mm x 6mm untuk jubin berukuran 300mm x 300mm ke bawah dan plastering trowel tile 10mm x 10mm untuk jubin 300mm x 600mm ke atas. Kemudian kita akan mengetuk mozaik dengan penukul yang sesuai seperti penukul getah. Ini supaya simen pelekat yang disisir di substrat sehingga kekosongan diisi. Dengan berpandukan tali yang dibuat, pastikan setiap ketinggian mozaik berada di aras tali yang sekata.
Untuk jarak di antara mozaik, kita boleh menggunakan penjarak mozaik dengan ukuran saiz yang sesuai seperti berikut. Bergantung kepada jenis mozaik, di mana jarak yang disyorkan semasa pemasangan mozaik adalah 1 hingga 2 mm untuk mozaik dinding dan 3 hingga 5 mm untuk mozaik lantai. Selepas jarak di antara mozaik dilakukan, kita akan meratakan ketinggian mozaik dengan menggunakan alat seperti alignment tile leveling dengan tujuan ketinggian mozaik akan sama dan sekata. Dengan berpandukan tali yang dibuat, pastikan setiap ketinggian mozaik berada di aras tali yang sekata. Di sini kita dapat pelajari di mana cara pemasangan mozaik dengan menggunakan teknik berpandukan tali yang telah kita buat. Pelbagai cara dan teknik yang boleh kita gunakan semasa pemasangan mozaik, sebagai contoh menggunakan teknik berpandukan pembaris water leveling, di mana kita akan meletakkan pembaris di atas mozaik dan melihat ketinggian mozaik berada di ketinggian yang sama dan sekata. Dan kita juga boleh menggunakan teknik berpandukan laser dengan menentukan ketinggian yang sama di setiap sudut mozaik, di mana semua teknik ini boleh digunakan mengikut situasi dan keadaan yang berbeza, bergantung kepada kesesuaian individu.
Untuk pembelian peralatan yang digunakan anda boleh lihat deskripsi di bawah. Topik 6. Cara kira kuantiti mortar dengan campuran nisbah simen, pasir dan air. Perkara yang perlu kita tahu sebelum kita menentukan berapa banyak kuantiti bahan yang diperlukan adalah mencari keluasan kawasan dan ketebalan mortar terlebih dahulu dan akan dikira mengikut nisbah tertentu. Sebagai contoh, luas kawasan sama dengan panjang kali lebar, sama dengan 1.46 meter kali 2.88 meter. Di mana luas kawasan yang kita dapat sama dengan 4.20 meter persegi. Di sini saya menggunakan ketebalan mortar sama dengan 1.5 inci atau 38.1 mm. Sama dengan 0.038 meter. Di mana untuk jumlah mortar pula sama dengan luas kawasan kali ketebalan mortar. Sama dengan 4.20 meter persegi kali 0.038 meter. Di mana jumlah mortar yang kita dapat sama dengan 0.16 meter kubik. Untuk mencari kuantiti jumlah campuran nisbah, kita akan menggunakan formula yang diberi. Untuk mencari jumlah simen di mana jumlah simen sama dengan jumlah mortar kali 1/5, sama dengan 0.16 meter kubik kali 1/5, di mana jumlah simen yang kita dapat adalah sama dengan 0.032 meter kubik. Untuk mencari jumlah pasir, di mana jumlah pasir sama dengan jumlah mortar kali 4/5. Sama dengan 0.16 meter kubik kali 4/5, di mana jumlah pasir yang kita dapat adalah sama dengan 0.128 meter kubik. Untuk mencari jumlah air sama dengan jumlah simen kali 0.65, sama dengan 0.032 meter kubik kali 0.65. Di mana jumlah air yang kita dapat sama dengan 0.0208 meter kubik. Kita telah pun selesai mencari kuantiti bahan yang akan digunakan, di mana untuk jumlah pasir kita memerlukan 0.128 meter kubik dan akan ditukar kepada kilogram sama dengan 128 kilogram. Dan untuk jumlah simen di mana jumlah yang kita dapat adalah 0.032 meter kubik dan akan ditukar kepada kilogram ialah 32 kilogram. Dan yang terakhir untuk jumlah air di mana jumlah yang kita dapat adalah 0.0208 meter kubik sama dengan 20.8 kilogram atau 20.8 liter. Topik 7. Cara dan teknik level atau rendah lantai. Berpandukan topik yang lepas di mana pemasangan mozaik yang dilakukan adalah di atas kedudukan permukaan yang rata. Bagaimana sekiranya kedudukan permukaan tidak rata, kita perlulah level atau rendah permukaan tersebut terlebih dahulu. Di mana kita perlu memecahkan permukaan mortar tersebut terlebih dahulu dengan tujuan untuk memudahkan kita level atau rendah mortar baru di kedudukan permukaan yang rata dan ketinggian yang sama. Setelah permukaan dibersihkan, kita akan level atau rendah permukaan tersebut dengan cara dan teknik seperti berikut. Menentukan ketinggian yang kita inginkan dengan cara meletakkan potongan mozaik sebagai penanda seperti 1 untuk mozaik, 1 untuk bahan pelekat mozaik dan ketebalan mortar yang dibuat dengan ketebalan 1,5 inci. Perhatikan penimbang air supaya kedudukan melintang berada di kedudukan yang stabil. Di sini kita telah dapat membuat satu penanda mortar di ketinggian yang kita inginkan dengan berpandukan ketinggian permukaan diikuti dengan ketebalan mozaik, ketebalan bahan pelekat dan hasil ketinggian mortar yang sebenar.
Kemudian kita akan ambil bacaan ketinggian di garisan melintang, di mana bacaan ketinggian yang kita dapat adalah 16 cm. Kemudian kita akan membuat penanda seterusnya dengan berpandukan bacaan ketinggian tadi, iaitu 16 cm. Di sini saya menggunakan lebihan mozaik yang dipotong untuk membuat alas kepada ketinggian mortar kerana permukaannya yang licin dan mudah semasa proses renda yang menggunakan besi atau kayu plaster. Di mana jarak setiap penanda bergantung kepada panjang besi atau kayu plaster yang akan digunakan. Di mana kita telah pun selesai membuat penanda level untuk render. Dengan membuat penanda ini, ia akan memudahkan kita untuk render mortar dengan ketinggian yang sama dan sekata. Topik 8, cara dan teknik pemasangan sketing mozaik. Setelah kita siap memasang mozaik lantai, kita akan memasang sketing di dinding dengan tujuan untuk menyembunyikan jurang antara dinding dan kemasan lantai dengan rapi. Di mana saiz ketinggian untuk pemasangan sketing di dinding boleh dibuat dengan ukuran ketinggian 7.5 cm atau 10 cm.
Kita boleh menggunakan saiz yang kita inginkan dengan melihat situasi dan keluasan ruang tersebut terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat saiz ketinggian sketing dengan ukuran 6 cm dengan alasan situasi untuk mengelakkan pembuangan lebihan pemotongan mozaik dan alasan keluasan ruang di mana ruang bilik yang kecil. Saiz mozaik yang digunakan adalah 60 cm di mana 60 cm dibahagikan dengan 6 cm sama dengan 10 bahagian sketing. Sebelum pemasangan sketing, kita perlulah membuat satu garisan di lantai dengan tujuan supaya sketing yang dipasang berada di garisan yang lurus. Di mana jarak pembukaan 8 mm untuk mozaik dan 5 mm untuk bahan pelekat. Untuk bahan pelekat sketing, di sini saya menggunakan simen Lafarge Ready Fix 360 ini kerana ia sesuai untuk mozaik kecil 300 mm x 300 mm dan ke bawah. Dengan mengikut panduan dari pengilangan, cara bancuhan simen adalah seperti berikut: satu beg 25 kg dicampur dengan 6 liter air, kemudian digaul 3 hingga 5 minit menggunakan pengadun elektrik. Untuk bahagian menegak, kita akan menggunakan sesiku L.
Untuk bahagian kemasan di atas keting, kita akan simen dengan cara mencondongkan scraper. Topik 9. Cara dan teknik pemasangan grout atau nut mozaik. Setelah selesai pemasangan mozaik dan sketing di dinding, perkara yang terakhir yang akan kita lakukan adalah grouting, dengan tujuan utama kerana grout dapat mengelakkan pembahagi jurang cantuman mozaik dari terdedah kepada kelembapan dan kuman yang akan menembusi permukaan ke subfloor, dan juga sebagai kemasan terakhir. Di sini saya menggunakan Devco Grout, di mana kita boleh memilih color mengikut kesesuaian warna mozaik yang kita inginkan. Sebelum kita melakukan grouting, kita perlulah membersihkan jurang di antara mozaik dari kekotoran, habuk dan sisa bahan pelekat. Dengan mengikut panduan dari pengilangan, cara bancuhan grout adalah seperti berikut. 3 kg simen grout ditambah dengan 1 liter air, kemudian digaul sehingga sebati. Gunakan rubber trowel dengan memegang pada sudut 45 darjah semasa menutup celah dan meratakan grout.
pasti boleh melakukannya. Sekiranya tutorial ini dapat membantu dan memberi inspirasi kepada anda, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng di bawah supaya anda tidak terlepas dengan update video yang berikutnya. Terima kasih dan bertemu lagi.